Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pemfitnah baru dapat hukuman dunia. Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Menteri COVID-19 Khairy Jamaluddin untuk mengetepikan saman fitnah yang difailkan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadapnya. Panel penghakiman yang terdiri daripada 3 hakim dipengerusikan oleh Datuk Lee Swee Seng bersidang bersama Datuk Daryl Gun Siu Chai dan Datuk Ghazali Charles sebulat suara mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi pada 2017 yang membenarkan saman fitnah Anwar terhadap Khairy. Mahkamah Rayuan turut memerintahkan Khairy membayar ganti rugi am sebanyak RM150,000. Hakim Daryl Gun Siu berkata hujah yang dikemukakan Khairy untuk menangkis saman itu gagal. Pengerusi Pakatan memfailkan saman terhadap Khairy yang ketika itu Menteri Belia dan Sukan serta Naib Ketua Pemuda UMNO pada 7 Mac 2008. Beliau memohon ganti rugi RM100 juta dengan mendakwa Khairy mengeluarkan kata-kata berbau fitnah dan menyebarkan klip video bertajuk Anwar and Kin No Treat disiarkan dalam beberapa laman web. Anwar mendakwa klip video itu mengandungi sebahagian ucapan yang dikatakan berbau fitnah diucapkan Khairy dalam satu ceramah di Lembah Pantai pada atau sekitar 20 Februari 2008. Khairy didakwa menyebut mengenai pelakuan tidak bermuara dalam ceramah tersebut. Pada 29 September 2017, Khairy Jamaluddin Abu Bakar diperintahkan bayar ganti rugi RM150,000 kepada Anwar Ibrahim selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan beliau telah memfitnah pemimpin utama keadilan itu. Khairy juga turut diperintah membayar kos kepada Anwar sebanyak RM60,000. Ketika membuat keputusan itu, Hakim Azizul Azmi Adnan berkata ucapan fitnah diucapkan itu adalah serius dan membabitkan seorang ahli politik yang dikenali ramai. Kenyataan itu juga dibuat pada majlis umum dan diterbit serta tersebar kepada orang ramai, katanya. Kini, selepas rayuannya ditolak panel 3 hakim, Khairy tetap diperintah membayar ganti rugi sebanyak RM150,000 kepada Anwar. Budaya fitnah ini seperti berterusan menjadi amalan pemimpin UMNO. Sebelum ini, pada 17 Oktober 2019, Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri setuju untuk membayar ganti rugi RM450,000 kepada Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar. Sementara itu, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar kekal perlu membayar RM400,000 kepada Nurul Izzah. Keseluruhannya, beliau akan menerima ganti rugi RM850,000 dalam kes saman fitnah terhadap Ismail Sabri dan Khalid berhubung pertemuannya dengan Puteri Sulu Jessa Kiram sekitar November 2015. Fitnah sangat dilarang oleh Islam. Di dalam riwayat menyebut bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang diredai Allah yang mana dia terlintas untuk bercakap tentangnya, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Manakala seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai Allah, yang dia sendiri dia terlintas untuk bercakap tentangnya dan tidak dipastikan kebenarannya, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa yang berlaku kepada gerombolan pemfitnah di negara ini baru hukuman dunia. Menurut hadis tersebut, pemfitnah dijanjikan neraka jahanam di akhirat kelak. Menurut rencana Bayan Linnas Siri 181 yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada 13 Jun 2019, menyatakan bahawa fitnah menimbulkan implikasi yang buruk dengan menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan hidup dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat akan saling berprasangka dan menuduh di antara satu sama lain pada perkara yang belum pasti sama ada ia benar ataupun tidak. Tidak kira sama ada di zaman Rasulullah atau sekarang, fitnah tetap dikutuk oleh Islam. Ia tetap dilihat sebagai permainan golongan munafik. Malangnya, di negara ini pemfitnah boleh pula menjadi Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara. Ini kerana hukuman dalam undang-undang berkait dengan fitnah tidak kira berapa nilainya pun tidak menjejaskan kedudukan seorang ahli politik. Politikus ini bebas bertanding dalam pilihan raya dan kemudian memegang jawatan apa sahaja dalam kerajaan jika gerombolannya berjaya mendapat kerusi majoriti. Mungkin Pakatan Harapan jika memenangi pilihan raya umum ke-15 perlu memikirkan untuk menggubal undang-undang bagi melarang mereka yang sudah dikenakan hukuman kerana memfitnah
agar tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya umum. Apa pandangan anda?